Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua anak-anak pelajar, tuan-tuan, puan-puan? Alhamdulillah kita berjumpa lagi, bersua lagi untuk video PDP pada kali ini. Okey. Pada yang mungkinlah yang mungkin kali pertama ataupun baru terjumpa video cikgu ni, okey, selamat datang ke channel Encik Isma. Okey, minta kerjasama, minta tolong kalau boleh, tolonglah subscribe video ataupun channel ni dan tekan loceng supaya sekiranya ada video-video baru yang cikgu berjaya siapkan, pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan perempuan tidak akan ketinggalan. Sebab apa? Sebab dah subscribe, dah tekan loceng. Okey, itu sahaja. Dan pada yang dah mengikuti, follow channel cikgu ni, terima kasih diucapkan di atas sokongan anda semua selama ini. Okey, tanpa sokongan anda, cikgu tak akan mampu untuk meneruskan video-video pengajaran ini. Terima kasih diucapkan kepada yang dah lama subscribe channel cikgu ini. Baik, Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan meneruskan pembelajaran ataupun video kita untuk subjek geografi tingkatan 3. Ini kita masuk sambungan geografi tingkatan 3 bab 2 subtopik 2.2.2. Apa itu subtopik 2.2? Okey, ini dia subtopik 2.2. Kita nak belajar, kita nak membincangkan langkah-langkah membina carta pai. Okey, sekali lagi di akhir video ni nanti pastikan pelajar tanya diri, dah tahu dah bagaimanakah langkah-langkah membina carta pai. Dah boleh buat latihan sendiri macam mana nak bina carta pai. Baik, kita akan tengok pertama kaedah membina carta pai. Baik, langkah-langkah di dalam kita membina carta pai adalah seperti berikut. Apabila kita dah dapat data mentah, dah dapat jadual mentah tu, kita dah kenal pasti, kita dah tahu, okey, jadual ni sesuai ataupun bagus untuk kita buat carta pai. Jadi macam mana kita nak buat carta pai? Pertama, kita tukarkan dahulu nilai mutlak dalam jadual kepada bentuk peratus. Okey, yang pertama kita tukarkan dalam bentuk peratus, anak-anak pelajar. Okey, kita dapat jadual mentah tu, tukarkan bentuk peratus. Macam mana pula cikgu nak tukarkan dalam bentuk peratus? Mudah saja, tengok slide sebelah tu. Formula matematik asas. Nak tukar dalam bentuk peratus, nilai data bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100 peratus. Sebab nak tukar dalam bentuk peratus, darablah dengan 100. Okey, itu yang pertama. Dah dapat bentuk peratus. Sebab carta pai ni kita nak lukis pula dalam bentuk sudut. Jadi kita perlu juga mendapatkan nilai sudut dia. Okey. Cara nak kira saiz sudut sektor berdasarkan kepada peratus tadi tu. Dah dapat peratus, mudah saja. Tukarkan kepada bentuk sudut. Macam mana cara dia? Formula dia. Formula untuk mengukur sudut sektor adalah peratus data bahagi dengan jumlah 100% darab dengan 360 darjah. Kenapa tak 360? Sebab satu bulatan penuh, satu carta pai penuh, nilai dia bernilai 360 darjah. Sebab itulah kena darab dengan 360 darjah. Okey. Dapat? Boleh? Itu cara yang pertama. Okey, kita dah dapat data tu tadi, kita dah dapat jumlah tu tadi. Kita tukarkan dalam bentuk peratus. Lepas tu kita tukarkan pula dalam bentuk sudut sektor tadi tu tadi. Okey? Penting. Itu asas. Jadinya bila kita dapat jadual data mentah tu nanti kita nampak dalam bentuk nilai dengan apa ni? Dia punya contoh kan? Maklumat dia negara dan juga jumlah pelancong saja kan. Jadi kita perlu buat tambah 2 lagi kolom untuk kita isi bilangan apa tu peratus dan juga sudut sektor. Contoh macam sebelah ni. Okey. Asasnya kita dapat hanya 2 ini saja. Okey. Tengok cursor cikgu bergerak ni. 2 ni saja. Mula-mula kita dapat negara dan juga jumlah pelancong. Jadi kita tambah 2 lagi kolom, iaitu untuk dapatkan peratus dan juga sudut sektor. Okey. Tadi kita dah bagi formula kan? Untuk mendapatkan peratus, jumlah bahagi dengan nilai keseluruhan. Contoh macam Jepun ni. Okey. Data dia berapa?
28,000. Jumlah keseluruhan dia berapa? 70,000. Jadi 28,000 bahagi 70,000 darab dengan 100. Dapatlah jumlah dia 40% ni tadi. Sama juga China, Indonesia, Singapura dan lain-lain pun macam tu juga cara dia. So dapatlah nilai dia 40%, 25%, 20%, 10%, 5%. Tak percaya? Ambil keluar kalkulator, kira sekarang. Cuba pelajar kira. Okey, dapat tak? Okey, kira. Dan pastikan apabila dapat nilai 40, 25, 20, 10, 5, pastikan tambah keseluruhan ni, pastikan jumlah keseluruhan bawah ni mesti 100%. Kerana ada pelajar yang buat, dia dah kira dah, tetapi dia tak kira jumlah keseluruhan. Betul tak? Dapat 100%. Kadang dia kira 41%, 25 kira dapat 101%. Salah lah. Dia mesti 100% untuk data bagi peratus. Sebab tu kena lepas dah kira secara satu-satu, totalkan jumlah peratus tu mesti bawah dia keseluruhan adalah dapat 100%. Sama juga macam sudut sektor. Sebab ada kes pelajar-pelajar cikgu sebelum ni, dia terlebih. Cikgu saya kira dapat 366 darjah keseluruhan. So adalah dalam pengiraan sudut sektor dia tu, dia tersilap kira. Dia tersalah kira. Okey, tu penting pengiraan tu. Okey. Baik. Dah dapat jumlah ni tadi, dah ada peratus. Kita dah lengkapkan sudut sektor. Kita nak melukis catapai. Baik. Untuk melukis catapai, kita memerlukan kelengkapan-kelengkapan yang khas, yang tertentu. Okey, yang pertamanya adalah, of course lah, kita perlukan pembaris. Ini pembaris. Kalau ada yang tak kenal, ni pembaris. Takut lama tak pergi sekolah. Apa tu pembaris? Lupa. Okey. Kedua, set alat geometri. Iaitu, untuk catapai ni perlu ada, ini dia dinamakan jangka lukis. Perlu ada protektor. Dua ni. Ni nama set alat geometri yang kita perlukan untuk buat catapai ni. Protektor dan juga jangka lukis. Tak nak yang titik yang ada tajam dulu tu, tak mau. Yang ada ni. Lepas tu sudah tentulah pensel. Jangan guna pen. Guna pensel. Kalau silap kita boleh padam. Guna pensel. Okey? Jadi 3 ni kena ada lah. Okey? Boleh? 3 ni kena ada. Pembaris, jangka sudut, protektor, jangka sudut lah, ataupun protektor, dan juga jangka lukis untuk kita melukis. Dan yang terakhir, pensel warna jika perlu. Perlu time bila? Time akhir tu nanti kita nak warnakan lah kita punya catapai tu supaya nampak lebih menarik. Okey. Baik, kita teruskan. Ni. Cikgu tunjuk satu-satu langkah-langkah bina catapai. Okey, supaya pelajar nampak. Okey. Pelajar boleh fokus kepada slide sebelah ni. Tak payah tengok muka cikgu. Fokus pada slide. Okey, pertama. Tengok slide tu tengok ke sebelah. Tentukan jejari yang sesuai bagi catapai yang hendak pelajar lukis. Dan kebiasaannya jejari yang sesuai adalah 5 cm. Jadi pertama tadi tu, keluarkan jangka lukis ni. Letakkan pensel dalam tu. Letakkan pensel. Okey. Okey. Takkan. Biasakan mata pensel dengan mata yang tajam tu lebih kurang sama. Okey. Ambil pembaris. Letakkan. Kira. Jatuh pula dah. Tak apa. Biarkan. Cikgu ada pembaris lagi banyak. Banyak pembaris cikgu. Okey. Ingat. Sentimeter. Kat pembaris ni ada 2. Okey. Ada setengah tu. Sentimeter, belakang tu inci 10. Guna sentimeter. Letak. Kira. Buka. Pastikan bukaan dia 5 cm. Lebih kurang. Dapat 5 cm. Ni buka dia. Untuk tentukan jari ni. Tips, pastikan kamu menanda titik tengah pada bulatan tersebut untuk memudahkan melukis jejari sektor nanti. Apa maksud dia? Okey, ni maksud dia. Contoh Okey. Dah buka macam ni. Nampak? Sudah buka macam ni. Letak tengah-tengah.
Pastikan hujung pensel di hujung tengah-tengah. So, ini adalah 5 cm. Ni maksudnya tips ni menandakan titik tengah. Kan titik tengah ni kan, kita tandakan guna pensel. Hitamkan dekat titik tengah ni. Tengok pada slide ni. Hitamkan. Supaya kalau terangkat jangka lukis ni pun, awak dah tahu dah titik tengah dia berada di mana. Di sini. Okay. Lepas tu letak. Lepas tu, pusinglah. Pusingkan perlahan-lahan. Jangan tekan sangat, perlahan-lahan. Slow, relax je. Ikut je dia punya rentak. Jadi satu bulatan lengkap. Okey. Baik. Seterusnya. Dah ada bulatan ni tadi. Kita nak lukiskan jejari. Ini paling penting jejari juga. Kerana ada pelajar yang tersilap. Tersilap macam mana? Jejari dari pusat bulatan mestilah tegak ke atas. Bukan ke kiri atau ke kanan. Jejari dia mesti tegak. Untuk geografi ni, catapan ni, dia mesti tegak. Jejari dia. Seperti yang ni. Nampak ni? Satu garis tegak. Ini namanya jejari. 5 cm tadi ni. Kita lukiskan. Mesti tegak ke atas. Okey. Dah tegak ke atas. Kita dah boleh dah nak kira sudut. Tengok jadual tadi tu. Lukiskan setiap sektor daripada nilai yang terbesar kepada nilai terkecil mengikut arah putaran jam dengan menggunakan jangka sudut. Maksud dia, di dalam catapai, kita nak mempersembahkan data, kita beritahu nilai terbesar dulu. Barulah ikut urutan nilai terkecil. Okey, contoh. Sudut sektor bagi pelancong Jepun adalah 144 darjah. Tandakan satu garisan permulaan sehingga ke titik tengah bulatan. Ukur sudut 144 darjah menggunakan protektor tadi ni. Nampak? Kita kira kan? Letak betul-betul lurus. Tengok kosong kena betul daripada atas. Kita kira mana 144 darjah. Tengok slide. Okey, situ. Okey. Tak boleh lukis garis lurus lagi sebab ada protektor ni kan. Tandakan dulu dekat sini titik. Letak titik betul sini. Tandakan pada sudut 144 darjah kat luar ni. Tanda titik. Lepas tu angkat protektor tu. Lukislah satu garis. Garis lurus. Pastikan titik tengah ni. Bersambung. Okey. Tandakan pada bulatan dan lukis garisan untuk sudut tersebut. Tulis petunjuk pada sudut sektor yang telah siap dilukis. Contoh. Ini tadi. Ini dah siap lukis kan? Terus tulis sini. Berapa sini tadi? Yang Jepun kan? Jepun. Tulis sini. Tulis Jepun 40%. Okey. Lepas tu langkah kedua. Sudut sektor bagi pelancong Cina pula. 90 darjah. So letakkan protektor untuk mengukur sudut 90 darjah. Yang ni protektor dia kosong mesti berada di sinilah. Sebab sini kan tadi Jepun dah ambil dah 144 darjah. So kita start sini lah kosong. Kira berapa 90 darjah? Tandakan titik di situ. Tandakan garisan bagi sudut tersebut. Kan? Tandakan pada sudut 90 darjah sini. Letak titik. Jadi angkat protektor ni ke tepi. Letak pembaris. So garis lurus. Dapatlah 90 darjah. Selesai. Sini tulis Cina. 90 darjah. Dan teruskan langkah seperti yang saya tunjukkan sebentar tadi kat slide tu. Untuk negara Indonesia dan negara-negara yang seterusnya, untuk data yang seterusnya. Lakukan langkah yang sama untuk sudut-sudut sektor yang seterusnya. Dan setelah selesai, carta pelajar akan nampak seperti nampak ni. Ni tandakan ni. Nampak seperti ni. Habis dah tanda. Okey. Lengkapkan catapai dengan melorek atau mewarnakan sudut sektor, membuat petunjuk dan menulis tajuk bagi catapai. Okey. Tulis tadi Jepun 40%. So tulis peratus, jangan tulis sudut sini. Tak mau tulis sudut-sudut, kita kira saja. Tapi kita tulis di catapai ni, nama negara, nama data tadi Jepun 40%, China, Indonesia 20%, Singapura 10% dan lain-lain 5%. Macam itu. Lepas tu tulis tajuk. Nak mudah, ambil saja kat jadual tadi tu. Ambil tajuk yang kat jadual tadi. Peratus. Tapi tambah peratus kedatangan pelancong yang datang ke negara X pada tahun 2020. Tadi jadual kedatangan pelancong kan. Tapi tukarlah sebab kita dah buat catapai. Kita dah letak dah peratus. Jadi kita tulis tajuk dia peratus kedatangan pelancong yang datang ke negara X pada tahun
2020. Lepas tu kita pun warnakan. Nampak? Cantik bila dah warnakan. Kan nampak lebih menarik apabila kita telah mewarnakannya. Lepas tu kita buat senarai semak. Ada tajuk tak? Ada jari tak? Ada sudut tak? Ada petunjuk tajuk? Ada. Mana tajuk? Ni atas ni. Ini tajuk. Okey. Ini tajuk. Okey. Jejari ada jejari? Ada tadi yang kita dah lukis dah. Jejari Jejari ada. Sudut pun kita dah buat sudut. Petunjuk kita dah buat tadi tunjuk tu. Jadi selesai dah. Lengkap lah kita punya catapai seperti yang kat sebelah. Kan nampak cantik, nampak menarik. Okey. Baik. Jadi selesailah kita punya catapai. Kan? Nampak ada tajuk cantik. Nampak menarik kan? Kita pun lebih mudah kita nak perhatikan. Jepun berapa peratus. Baik, itu saja untuk video pada kali ini. Terima kasih. Kerana still lagi setia dengan video ini. Okey? Sekiranya pelajar-pelajar, tuan-tuan seronok mendengar celoteh saya, mendengarkan tentang macam mana nak buat langkah-langkah mini catapai, mintalah kerjasama untuk tekan butang like. Okey, sekiranya ada komen-komen, okey, teguran-teguran yang ingin dibuat, saya berusaha hati untuk menerimanya. Boleh tinggalkan di ruangan komen. Dan sekiranya video ini bermanfaat pada anak-anak pelajar, okey, bolehlah kongsi dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Kerana apa? Kerana ilmu-ilmu yang bermanfaat bila kita berkongsikan dengan lebih ramai orang, dan insya-Allah Tuhan Allah akan mudahkan kita juga untuk menerima ilmu-ilmu yang lain. Dan pada yang belum subscribe, minta kerjasama untuk subscribe channel Encik Isma ini. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana sudi untuk menonton video saya ini. Baik, sehingga kita berjumpa lagi di video pengajaran PDP yang seterusnya. Ingat, remember, geography is fun. Geography is all about us. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye. Sayonara. Arigato gozaimasu.